Ya, Tika, Sarawak akan menubuhkan pihak berkuasa pelancongan tasik atau Tourism Leg Authority dalam tempoh 5 tahun sebagai salah satu langkah untuk mengawal selia pembangunan tasik di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng memberitahu pendekatan kerajaan negeri terhadap sumber air seperti empangan akan memberi manfaat, contohnya tasik buatan yang boleh dijadikan sebagai tarikan pelancongan. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata terdapat 3 sumber tenaga daripada empangan iaitu hidro, ladang solar dan hidrogen. Beliau menambah menerusi sumber tersebut, ia akan memanfaatkan pembangunan sektor perkhidmatan negeri sekaligus berupaya merealisasikan hasrat Sarawak untuk memiliki syarikat penerbangan sendiri. Selain itu ujarnya, dengan adanya perhubungan udara yang baik, ia akan memberi impak besar terhadap ekonomi negeri. Beliau berkata demikian pada Majlis Anugerah Kecemerlangan Industri Ketua Menteri 2021 di Kuching. Jelas Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari lagi menyedari akan kepentingan aspek mengurus tadbir ekonomi. Apabila perubahan iklim menjadi isu sejagat, beliau telah menubuhkan satu kementerian baharu iaitu Kementerian Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar. Sehubungan itu, Sarawak ingin mengambil bahagian dalam perkara berkaitan isu berkenaan terutama dalam soal mengurus pelepasan karbon dan mempunyai persekitaran yang selamat serta bersih ke arah ekonomi hijau. Kementerian Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar berharap untuk memperkenal komponen baru berkaitan dengan kementerian tersebut yang dinamakan Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus atau ESG. Menteri Muda Kementerian itu Dr. Hazlan Abang Hipni berkata piawaian ESG akan menjadi kriteria penting yang akan diguna pakai di arena antarabangsa dan relevan kepada semua industri kerana ia akan menentukan kedudukan industri mengikut penilaian. Sistem penilaian yang diiktiraf di peringkat antarabangsa ini turut akan menentukan sama ada pelaburan industri akan diterima atau tidak oleh pihak pelabur. The most important part is that companies that ignore ESG will be deprived of equity and financing. Jelasnya penganjuran Anugerah Alam Sekitar Ketua Menteri CMEA boleh menjadi antara sistem penilaian bagi pelaksanaan ESG untuk Sarawak. Beliau berucap melancarkan CMEA kali ke-10 di Kuching. ESG merupakan piawaian yang perlu dipatuhi oleh syarikat sebagai menunaikan tanggungjawab sosial korporat dan wajib dilaporkan dalam laporan tahunan syarikat. Melalui pematuhan piawaian ESG, ia akan menjadi nilai tambah bagi syarikat tersenarai untuk menarik lebih ramai pelabur selain dijadikan panduan pengurusan portfolio pelaburan bagi para pelabur yang cakna akan kebajikan sosial. Sementara itu, penganjuran CMEA kali ke-10 bertemakan Redefining Sustainability in Environmental Stewardship akan berlangsung selama 8 bulan dan pemenang akan diumumkan pada bulan November depan. Anugerah dibahagikan kepada 5 kategori utama iaitu industri, pihak berkuasa tempatan, sektor kerajaan, terbuka dan kedai makan selain 12 kategori kecil. CMEA yang dianjurkan setiap 2 tahun sekali itu antara lain bertujuan memperkasa dan menyemai sikap positif, meningkatkan kesedaran tentang kelestarian alam sekitar selain mengukuhkan konsep kelestarian alam sekitar dalam perniagaan. Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian yang mengeluarkan kenyataan meminta Kerajaan Sarawak untuk memperhalusi semula istilah jawatan Ketua Menteri kepada Premier yang disifatkan sebagai pandangan pribadi. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menegaskan rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Negeri Sarawak Pindaan 2022 telah diluluskan di peringkat tertinggi badan pembuat undang-undang di negeri ini iaitu Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak dan bukannya dipindah atau diluluskan sesuka hati.
Tambah Datuk Seri Abdul Karim, seorang pakar perlembagaan, Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz turut mengakui Sarawak mempunyai hak untuk meminda perlembagaannya termasuk menukar gelaran Ketua Menteri kepada Premier. Beliau berkata demikian pada sidang media mengenai Majlis Perasmian Muzium Budaya Borneo di Kuching. Pada 15 Februari lepas, DUN Sarawak meluluskan RUU Perlembagaan Negeri Sarawak Pindaan 2022 yang mengandungi klausa untuk menukar gelaran jawatan Ketua Menteri kepada Premier dengan majoriti lebih 2/3 ahli Dewan menyokongnya. RUU berkenaan telah dibentangkan oleh Datuk Seri Abdul Karim. Kempen kesedaran berkaitan kebakaran dan keselamatan anjuran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM wajar disokong dan mendapat kerjasama daripada semua pihak. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang memuji langkah yang diambil menerusi program 3K Kelab Keselamatan Kebakaran oleh Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu yang diadakan di Pantai Tanjung Batu. So this is alert to all the public. We have to support the Bomba to do any activities. This is to save the life of the people. So it's very penting lah. So we need to support any program held by Bomba. Beliau menambah lokasi penganjuran program itu juga amat strategik kerana ia menjadi tempat tumpuan orang ramai untuk beriadah terutamanya pada hujung minggu. Namun ia tetap mempunyai risiko khususnya di kawasan pantai. Justru beliau melihat usaha mendirikan papan tanda di lokasi berkenaan sebagai langkah amaran selain boleh menjadi peringatan kepada pengunjung. Adun Tanjung Batu berucap demikian pada program yang turut dihadiri oleh Pengarah Bomba dan Penyelamat Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman. Sementara itu, Pengarah JBPM Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman mengakui kesedaran orang ramai terhadap bahaya kebakaran dan keselamatan kini semakin meningkat. Contohnya rumah panjang, dan kebelakang ini kita nampak di Sarawak ni kes kebakaran rumah panjang telah dapat diterangi oleh mereka dengan bijak. Ini mereka tahu mengendali alat berapi dengan bijaksana dan mereka boleh mengurangkan impak kebakaran. Beliau memberitahu JBPM Sarawak komited untuk meneruskan pelbagai program kesedaran tentang kebakaran dan keselamatan melibatkan masyarakat termasuk golongan kanak-kanak. Terdapat 5 buah tadika di sekitar Bintulu turut menyertai program 3K berkenaan. 4 lelaki warga tempatan ditahan bersama 2 paket dadah jenis syabu di sempadan Malaysia Indonesia di Lundu pagi tadi. Menurut laporan daripada Sel Perhubungan Raya Markas 1 Division, kesemua suspek ditahan dalam kenderaan pacuan 4 roda oleh sepasukan tentera darat di sektor pos imbangan Ladang Dafa kira-kira 200 meter dari sempadan Indonesia Malaysia pada pukul 6.50 pagi. Hasil pemeriksaan ke atas suspek berusia 20 hingga 42 tahun tersebut menemui 2 paket kecil syabu bersama barangan menghisap dadah. Selain itu, siasatan awal juga mendapati bahawa suspek menjual dadah kepada warga Indonesia dan pekerja-pekerja ladang. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM70,300 melibatkan kenderaan pacuan 4 roda dan 2 paket syabu. Kesemua suspek bersama barang rampasan diserahkan kepada Ibu Pejabat Polis Daerah Lundu untuk siasatan selanjutnya. Tentera Darat terus kekal komited mengawal keselamatan bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara tanpa sebarang pencerobohan oleh mana-mana pihak, termasuk sebarang bentuk jenayah rentas sempadan yang berisiko menyumbang kepada penularan wabak COVID-19 di negeri ini. Pasukan bomba dan penyelamat lawas berjaya menanggalkan sebentuk cincin plastik yang tersangkut pada jari seorang kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun. Menurut Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon Limbang, Awangku Muhammad Hazmin Awang Zainal, pihaknya menerima panggilan kecemasan dari Hospital Lawas pada pukul 7.35 malam tadi. Jelasnya usaha pihak hospital sebelum itu untuk menggagalkan cincin tersebut juga gagal dan menemui jalan buntu. Pasukan bomba akhirnya bertindak memotong cincin berkenaan dengan menggunakan pemotong khas cincin. Dengan itu, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan.